Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Puteri Fatih Nur Alia binti Suhaimi. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit tazkirah yang bertajuk Lemahnya Iman Disebabkan Maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, tidak akan berzinar seseorang berzinar itu ketika dia berzinar dalam keadaan dia seorang mukmin. Tidak akan mencuri seseorang yang mencuri itu ketika dia mencuri dalam keadaan dia seorang mukmin. Dan tidak akan minum arak seseorang yang minum arak itu ketika dia minum arak dalam keadaan dia seorang mukmin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kawan-kawan, beberapa pengajaran penting yang perlu kita renungkan dalam hadis ini ialah hadis ini menunjukkan bahawa keimanan yang teguh dan utuh terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditimpa kepada pelaku dosa dan maksiat kelak dapat menghalang diri seseorang itu daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Sekuat mana seseorang mukmin itu melawan hawa nafsunya bergantung kepada sekuat mana imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan bahawa keimanan yang teguh dan utuh terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditimpa kepada pelaku dosa dan maksiat kelak dapat menghalang diri seseorang itu daripada melakukan maksiat dan kemungkaran. Sekuat mana seseorang mukmin itu melawan hawa nafsunya bergantung kepada sekuat mana imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan zina, mencuri dan meminum arak itu sebenarnya memiliki iman yang sangat lemah dan rapuh. Namun tidaklah menjadikan mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, jika mereka bertaubat bersungguh-sungguh dan meninggalkan semua perbuatan dosa tersebut, Allah pasti akan mengampunkan segala dosa-dosa mereka yang lalu. Seandainya ditakdirkan mereka tidak sempat bertaubat dan meninggal dunia dalam maksiat tersebut, maka segala urusan tersebut adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah kehendaki, Allah akan memaafkan mereka dan memasukkan ke dalam syurganya. Dan jika Allah kehendaki juga, Allah akan menyiksa mereka terlebih dahulu, kemudian memasukkannya ke dalam syurganya. Kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah SWT membekalkan nafsu di dalam diri setiap manusia, di mana nafsu itu kadang-kala boleh mengarah ke arah melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Oleh hal yang demikian, kita perlu berusaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang mengarah kepada kejahatan dan dosa bagi menghindarkan diri kita kepada perkara-perkara mengundang kebencian dan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan sekalian, banyak cara yang dapat kita amalkan bagi meningkatkan keimanan kita. Antaranya ialah pelajarilah berbagai ilmu agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Contohnya, pelajarilah ilmu mengenai Asma'ul Husna, sifat-sifat yang maha agung. Bila mana seseorang memahami sifat Allah yang maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, maka ia akan menahan lidahnya, anggota tubuhnya dan gerakan hatinya dari apapun yang tidak disukai Allah. Bila seseorang memahami sifat Allah yang maha indah, maha agung dan maha perkasa, maka semakin besarlah keinginannya untuk bertemu Allah di hari akhirat, sehingga ia pun secara cermat memenuhi berbagai persyaratan yang diminta Allah jika ingin bertemu dengannya, iaitu dengan memperbanyakkan amal ibadah. Bila seseorang memahami sifat Allah yang maha santun, maha halus dan maha penyabar, maka ia pun merasa malu ketika ia marah dan hidupnya merasa tenang kerana tahu bahawa ia dijaga oleh Tuhannya secara lembut dan sabar. Sekian dari saya, renung-renungkanlah supaya kita dapat mengukuhkan keimanan kita.